Dalam hadis-hadis Nabi SAW dilihat bahawa ada kalanya Nabi SAW mendoakan hidayah untuk seseorang, dan ada kalanya Nabi SAW mendoakan kebinasaan untuk seseorang. Kenapa hal ini berlaku? Situasi ini berlaku ke atas dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Dr. Okey. Kita tahu Nabi kita ni dipanggil sebagai Nabiur Rahmah. Nabi yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bukan hanya rahmat kepada orang mukmin, tetapi rahmat kepada alam. Maka oleh kerana itulah apabila Nabi SAW mendirikan kerajaan Madinah, tidak ada yang ditindas di bawah kerajaan Nabi SAW melainkan orang yang melakukan kemelampauan ataupun melakukan kezaliman kepada makhluk yang lain. Jadi kalau kita tengok pemerintahan Nabi SAW, Nabi tak benarkan orang untuk bunuh mana-mana orang yang tak bersalah. Sama ada dia Muslim ataupun tak Muslim, nyawa orang yang berada di bawah kerajaan Islam itu dipelihara. Ya. Nabi SAW tidak membenarkan mana-mana orang Islam untuk menyeksa haiwan. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasatha walam tut'imha. Dalam hadis Bukhari daripada Ibnu Umar, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan seorang perempuan masuk ke dalam neraka disebabkan oleh kerana seekor anak kucing yang dia tahan, dia sekat, dia kurung, dia tak bagi makan sampai mati kucing tu. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tak benarkan orang Islam ni untuk potong pokok tanpa sebab. Man qata'a sidratan fi falah sawaballahu ra'sahu aw wajhahu ila nar. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, siapa potong pokok bidara di tengah-tengah padang pasir tanpa sebab, tanpa ada alasan yang munasabah, Allah Ta'ala akan hadapkan wajahnya, kepalanya ke neraka. Sebab apa? Sebab ia adalah manfaat untuk orang yang bermusafir. Manfaat untuk haiwan untuk makan daripada buahnya. Manfaat untuk haiwan makan daripada pucuk daunnya. Manfaat untuk orang-orang yang kepenatan untuk tidur di bawahnya, berteduh di bawahnya. Kita pergi potong tanpa sebab. Maka tak dibenarkan. Nabi ini Nabiur Rahmah. Nabi yang memberikan rahmat kepada semua. Bahkan diterjemahkan juga di dalam hadis ketika mana Nabi SAW dibaling batu oleh orang-orang Taif, datang malaikat yang jaga bukit kan. Malakul Jibal datang. Malaikat yang jaga bukit dalam hadis Bukhari, malaikat yang jaga bukit siap bagi tahu kat Nabi SAW, Allah hantar aku wahai Muhammad li ta'murani bima syi'ta fihim, untuk kau bagi tahu apa saja yang kau nak aku boleh laksanakan. In syi'ta utbiq alaihim al-akhshabain, kalau kau mahu wahai Muhammad, aku akan hempapkan ke atas mereka dua bukit besar yang ada yang mengelilingi kota Mekah tu. Maka Nabi SAW mengatakan, bal arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka golongan generasi yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik padanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW berdoa kepada sebahagian orang yang tidak beriman, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku kerana mereka tidak beriman. Kita beri daruan pada azan dulu, nanti kita sambung insya-Allah. Okey, kita sambung lagi sikit. Memang dalam keadaan yang Nabi SAW mendoakan supaya orang yang tidak beriman itu diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Terutamanya apabila Nabi melihat penentangan itu disebabkan oleh kerana kejahilan. Tetapi ada waktu Nabi SAW berdoa supaya Allah memberikan azab ataupun mengambil tindakan kepada orang-orang yang tidak beriman. Seperti mana di dalam hadis Bukhari, Nabi SAW pernah mendoakan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ya Allah, ambil tindakan kepada orang Quraisy. Nabi ulang 3 kali.
Ya Allah ambil tindakan kepada Amr bin Hisham, ambil tindakan kepada Abu Jahal. Nabi sebut berapa nama lagi? Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi sebut nama-nama ni. Sehingga kan nama-nama yang disebut oleh Nabi SAW dalam doa Nabi ni, supaya Allah Ta'ala ambil tindakan pada mereka, mereka ini semuanya terkorban di dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi. Maka persoalannya, kenapa ada perbezaan? Kenapa ada perbezaan? Kita kata Nabi ini Nabiur Rahmah, betul. Tetapi rahmah itu, rahmah pada semua, bukan hanya sebahagian. Apabila manusia itu menentang dakwah kerana kejahilan, maka kita berikan dia faham. Tetapi apabila penentangan itu bukan disebabkan oleh kerana kejahilan, tetapi disebabkan oleh kerana kejahatan dan permusuhan, maka waktu itu rahmah itu perlu diberikan kepada orang yang terkena kezaliman, supaya terhindar kezaliman itu daripada dia. Maka ambil tindakan kepada orang yang memulakan permusuhan dan kezaliman itu. Maka Nabi itu bukan double standard, tetapi Nabi meletakkan hukum, Nabi meletakkan tindakan dengan bijak pada tempat yang sesuai. Oleh kerana itulah, kita nampak seolah-olah macam ada perbezaan, tetapi ia adalah disebabkan oleh kerana perbezaan tindakan dan juga perbezaan sikap manusia terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.